Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okay. Alhamdulillah, semalam kita dah terjemah ayat 34, 35, kemudian 36 hingga 37. Saya asingkan dua ayat ni, 34, 35 dalam satu tajuk lah. Kemudian pelajaran 15 baru masuk ayat 36, 37. Saya asingkan dua tu dalam ni 36, 37 yang seterusnya. Jadi kita tengok pada ayat. Hari ni kita cuba tengok sedikit tadabbur ayat ni. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, walaqad ja'akum Yusuf, dan telah datang, benar-benar telah datang kepada kamu Yusuf, min qabli bil bayinat, daripada sebelum daripada ini, dengan membawa keterangan-keterangan. Ayat. Yep. Fama ziltum fi syakkim mimma jaa. Lalu tidak ataupun berterusanlah kamu di dalam keraguan daripada apa yang telah datang oleh ia kepada kamu dengannya. Sehingga apabila Nabi Yusuf telah wafat oleh dia, kamu berkata Allah tidak mengutuskan sesudah itu seorang rasul pun. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampaui batas dan ragu dalam kebenaran yang sampai kepada mereka. Tengok sedikit tadabbur ayat ni. Jadi ni menceritakan lagi tentang lelaki beriman yang mula daripada ayat 28 bersungguh-sungguh dakwah lelaki tersebut kepada Fir'aun serta pengikut-pengikutnya. Macam-macam cara dia dah gunakan, dan antaranya dia ingatkan lagi tentang dulunya di Mesir ni ada satu Nabi yang semua orang kenal. Hebatnya Mesir ni kerana Nabi itulah, Nabi Yusuf. Dia pernah jadi apa? Pemimpin di tempat ini satu ketika dulu. Jadi kira Bani Israel ni adalah dulu kaum yang terhormat di Mesir lah. Setelah dalam kisah Yusuf tu, setelah mereka satu keluarga kan bersatu balik di Mesir, kemudian semua duduk di tanah tersebut lah. Sampai satu ketika akhirnya Bani Israel ni dia melanggar apa yang dibawa oleh para nabi mereka sebenarnya. Lalu Allah hina mereka, sampailah kepada mereka ni jadi hamba akhirnya oleh bangsa yang dekat Mesir satu. Asalnya dulu mereka ni yang diberikan Nabi Yusuf tu tugas memimpin negara tersebut. Tapi sampai satu masa Bani Israel ni akhirnya jadi apa? Hamba pula, diperbudakkan oleh bangsa dekat tempat tu, Kipti tu. Dalam surah, jadi laki yang ni daripada bangsa Kipti lah ni, sebab dia ni ahli Fir'aun. Laki yang ingatkan Fir'aun dan pemimpin ni bukannya Bani Israel ni. Ni yang beriman ni, dia bukan Bani Israel Dia daripada bangsa Kipti juga, iaitu ahli keluarga Fir'aun tu sendiri.
Tapi diingatkan balik, dulu Bani Israel ni ada satu Nabi ni, kita ikut dia ni lah. Kan? Dia ni yang kita beri keamanah untuk pimpin negara kita ni sampai jadi macam ni. Itu Nabi Yusuf lah, hebat lah. Jadi, dan Nabi Yusuf lah Nabi kepada bangsa Bani Israel dan juga Kipti lah. Dalam surah 12 ayat 39. Tengok surah 12 ayat 39. Tak masuk surah ni kat sini. Macam nak buat kena buat macam tu. Masukkan sini. Okay, surah 12 ayat 39. Okey, ini gambaran pertama dakwah Nabi Yusuf. Jadi mana-mana Nabi dakwah ni mula-mula dengan tauhid. Dia ajak untuk hilangkan sembahan yang lain melainkan sembah kepada Allah. Jadi tanda ni Rasul. Tanda pengutusan antaranya Rasul itu yang utama adalah dia ajak kepada tauhid kepada Allah. Tengok ayat ni. Ayat ni cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibayis sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wahai sahibai sijni, iaitu penghuni penjara, dua orang rakan sepenjara dia. Dia kata kepada dua orang dalam penjara tu, adakah Tuhan-Tuhan yang pelbagai, bercerai-berai pelbagai itu lebih baik atau Allah yang satu, yang esa, yang Qahar, Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitum. Tidaklah kamu, jadi cerita ni negeri itulah, Mesir itu semua, penduduk-penduduk di sana yang mana mereka ni bukan beragama dalam agama tauhid. Ya, tidaklah kamu menyembah daripada selainnya melainkan nama-nama semua yang kamu nama-namakannya. Jadi masa zaman ni telah berlaku kesyirikan yang banyak di negeri tersebut. Dan semua itu dilihat oleh Nabi Yusuf dan dia nak membetulkan. Bermula dengan apa? Orang yang dekat dengan dia lah dalam penjara tu, dakwah dia. Itu semua nama-nama yang kamu sembah itu adalah nama yang kamu namakan sendiri. Nama nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah menurunkan
sebarang keterangan atau bukti yang menunjukkan hal tu adalah benar. Innal hukmu illa lillah. Tidak lain segala hukum dalam hal nak ibadah ni semuanya adalah hanyalah milik Allah. Jadi nak buat dalam hal tersebut kena ada petunjuk daripada Allah. Jadi datangnya aku ni, Nabi Yusuf ni, amara alla ta'budu illa iyyah. Aku ni memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kamu untuk apa? Untuk mengabdikan diri hanya kepada dia. Jadi Nabi Yusuf bawa mesej daripada Allah untuk abdikan diri hanya kepadanya. Zalika dinul qayyim. Demikian itulah agama yang benar, yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai manusia tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam surah ini, ayat yang ke 99. Dua orang dalam penjara tu. Dua rakan dia dalam penjara. Dia dakwah kepada dua orang tu. Roommate dah lah kira. Dia dakwah kepada dua orang dalam penjara, yang mana orang tu orang di tempat tersebut lah. Orang Mesir. Dua orang Mesir. Kemudian berlakulah peristiwa yang diceritakan dalam surah Yusuf yang panjang lah. Sehinggalah Nabi Yusuf ini menjadi apa dia? Pemerintah Mesir ya. Jadi Yusuf ni dah jadi Al-Aziz di Mesir. Dalam surah, cuba tengok dulu ayat 88. Surah ni ayat 88. Mana mouse ni? Oh, mouse kat sini. Payah juga ni. Sekejap Sekejap. Kena pangkal dulu. Sekejap setting back. Duplicate sebenarnya. Surah Yusuf ayat 88. Tengok ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bibida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina. Falamma dakhalu alaihi qalu Inna Allah yajzil mutasaddiqin. Maka ketika keluarga Nabi Yusuf lah ni, abang-abang dia semua masuk ke atasnya, qalu, mereka berkata kepada ya ayyuhal aziz. Siapa rujukkan aziz ni? Nabi Yusuf lah. Sebelum ni ada Al-Aziz lain dalam surah yang sama. Tiba-tiba dia diangkat dekat dengan panggilan Al-Aziz. Ya wahai Al-Aziz,
kami telah ditimpa kesusahan dan keluarga kami berada dalam kemudaratan dan kami datang dengan barang-barang yang murah. Tapi dia minta ihsan daripada pemimpin ni lah. Muzjatin fa'aufi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Tapi tolonglah ambil lah sekadar yang ada yang kamu nak. Apa-apa saja tak kisahlah. Kami memang tak ada barang yang ni. Kami dalam susah. Jadi dia harap apa dia? Innallaha yajzi al-mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah suka orang bersedekah. Ini dia harap sedekah daripada pemimpin tersebut lah. Jadi ni harapan mereka ni. Qala, kata Nabi Yusuf, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Telah berkata oleh Yusuf, Aziz ni, adakah kamu tahu apa yang kamu dah lakukan dengan Yusuf dulu, iaitu saudara dan saudaranya, ketika kamu dulu jahil? Lalu terkejut semua. Macam mana? Tak ada orang yang tahu kisah ni pun. Mereka sama dia je yang tahu. Terkejut baru lah kita kata. Kan? Siapa pun tak tahu. Ayah dia pun tak tahu dia rahsiakan Nabi Yaakob kan. Keluarga dia sebelah orang apa? Berapa orang? Makan di serigala. Dia sebelah orang tu je yang tahu. Lalu terus mereka agak ini Yusuf je yang tahulah. Dia qalu, kita baca, qalu a innaka la anta Yusuf. Tak tahu. Dia panggil Aziz kan. Ya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu, mereka bertanya, adakah engkau ini Yusuf? Qala, ya. Nabi Yusuf kata, akulah Yusuf dan inilah Bunyamin, saudara aku. Ditunjuk terus keluarkan. Sebab apa? Kan pertama dia buat dengan Yusuf. Apa dia? Dia letak dalam perigi. Itu masa lama dulu, berapa tahun dah. Kemudian yang kedua, dia pergi bawa Bunyamin kan. Dan akhirnya apa? Dituduh apa pun? Pencuri. Dia pun ditahan. Dan mereka pun kata dia ni dia dituduh dengan tuduhan dalam surah, dalam ayat yang lain lah. Jadi qad, Nabi Yusuf kata, ini aku dan ini Bunyamin. Qad manna Allah, sesungguhnya Allah telah pun memberi jasanya besar ke atas kami. Sesungguhnya siapa yang takwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran untuk orang-orang yang ihsan, yang muhsinin. Baik. Jadi ni kisah ni adalah kisah Nabi Yusuf yang diketahui lah oleh orang-orang terdahulu lah, antara Nabi yang diketahui. Sebab dia ni bukan orang lain, dia Al-Aziz. Kisah dia mesti diketahui oleh penduduk situ kan, menjadi kerajaan dekat situ. Ni Al-Aziz ni nama besar yang disebut je Fir'aun pun tahu benda ni. Sebab itulah orang beriman ni dia cakap pasal, ingat tak Yusuf? Dia petik nama Yusuf je, semua dia tahu dah. Sepatutnya tak ada masalah lah. Dan kemudian ayat 99 kita skip. Ayat 99 akhirnya semuanya ayat 99 kita simpulkan. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala Jadi kat sini bukti dia,
Jadi falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka semua bertemu Yusuf. Siapa ni? Akhirnya dia bawa semua. Nabi Yusuf minta apa? Abang dia semua bawa ibu bapa dia sekali. Nabi Yaqub dan juga semua keluarga dia untuk apa? Pindah dekat Mesir ni. Di falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka masuk kepada Yusuf, bertemu Yusuf, awa ilahi, dia memberi tempat perlindungan lah kepadanya. Kedua ibu bapanya. Dan waqala, dan dia berkata kepada semua saudaranya, masuklah semua kamu ke dalam Mesir, pindah kat Mesir. Inilah dia, Israel ni pindah kat Mesir. Ada berapa adik-adik ni? 12. Kan? 12 lah. Ada nama dia Levi, ada macam-macam nama. Saya tak hafal nama tu. Tapi ada nama 12 nama. InsyaAllah, masuk sini insyaAllah kamu dalam keadaan apa? Aman. Bani Israel ni. Ni semua Bani Israel ni. Mesir tempat apa? Kibti, bukan tempat dia orang ni. Kan? Tapi kat sini kerana apa? Yusuf ni dengan kebaikan dia, bukannya manfaat kat diri dia je. Sampai semua Bani Israel dapat faedah. Dapat satu tempat. Bahkan dia masuk negeri tu bukan sebagai apa? Pelarian. Tapi sebagai apa? Tetamu pembesar pula tu. Subhanallah. Nampak cara Allah angkat manusia kita. Bayangkan kita masuk negeri, kalau macam Rohingya ke, macam kita lah kan, masuk sebagai foreigner pun tak ni. Tapi kita masuk, saya ni kenalan raja ni, masuk negeri ni. Bukan main-main lah cara Allah angkat. Kerana apa? Jasa dia, dan dia jasa dia kepada negeri ni. Yang mana kena kemarau dan sebagainya kan, dia selesaikan banyak masalah di Mesir. Dia angkat. Dan warafa'a abawahi 'alal 'arsy, ada singgasana di sini. Dia bukan biasa-biasa. Sebab itulah orang lelaki beriman ni diingat kisah siapa? Yusuf. Sebab sekarang ni Nabi Yusuf siapa? Bani Israel. Yang Firaun tengah lawan ni siapa? Tengah hina ni, tengah kerjakan ni siapa? Bani Israel. Kalau tak ada Yusuf ni, Mesir ni jadi apa masa ni kan? Kamu tak dapat macam ni. Tapi begitulah keadaan dia. Nak mengingatkanlah, ada Rasul daripada bangsa lain tapi baik. Bani Israel ni bukan orang lain jugalah. Dia katakan kepada orang Kipti yang pengikut Firaun ni, nak ingatkan kepada Firaun ni yang sombong angkuh ni tadi. Itu cara mereka. Sebab tu dia kata, laki beriman itu dia kata, walaqad ja'akum Yusuf. Terus dia kata, bukankah Nabi Yusuf dulu? Yusuf ni Bani Israel ni telah datang ingatkan kita dulu. Dan tengok banyak faedah dia. Jadi laki beriman ingatkan Firaun dan para pembesar tentang Yusuf yang diutuskan kepada nenek moyang mereka dahulu. Nabi Yusuf ni Bani Israel, tapi diutus juga untuk Bani Kibti, bangsa Kibti. Jadi sikap mereka dan nenek moyang mereka sama, iaitu sentiasa menentang para rasul yang diutuskan. Golongan yang ingkar membantah ayat-ayat Allah tanpa alasan dan bukti yang benar. Jadi Allah menyebutkan antara alasan yang digunakan ialah kerana mereka ni ikut pemimpin membuta tuli dahulunya. Ini antara punca-punca pelanggaran yang berlaku. Kerana degil, kerana keras kepala dia, sebab menjaga kepentingan. Sebab tu ada berlaku dalam surah 33 ayat 67, Allah menggambarkan penyesalan yang mereka dulu. Dalam surah 33 ayat 67. Ayat 66, kita baca daripada 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
Jadi pada hari dibolak-balikkan wajah mereka pada api. Yaquluna, mereka berkata, alangkah celakanya kami. Alangkah baiknya kalau kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sungguh kami dulu taat membuta tuli. Taat kepada siapa? Pemimpin kami. Lalu dia menyesatkan kami. Jadi ini satu pembesar-pembesar tadi yang datang keterangan tu kerana apa? Dia taat membuta tuli ni, ikut membuta tuli. Jadi ini satu punca kepada sesatnya manusia ni. Degil, tidak ada faedah kebenaran sampai pada mereka. Ini punca pertama, ikut pemimpin membuta tuli. Yang kedua, apa punca lagi? Mereka ni sentiasa datang je kebenaran, tetap juga tak ikut kerana demi menjaga kepentingan pengaruh dan kuasa. Ini satu hal juga lagi. Dan keras kepala. Antaranya kaum Ad dalam kisah Nabi Hud, dalam surah 11 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Jahadu bi Itulah Ad. Jadi samalah patternnya, berulang. Yang sama juga selepas Ad ni, adanya kaum-kaum yang lain sampailah kepada Firaun. Kisah yang sama berlaku. Jahadu bi ayatihi rabbihim, mereka ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka yang datang, Rasul mereka. Wa asaw rusulahu, dan mereka sentiasa dahaka kepada para rasulnya. Kerana demi apa? Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, demi mengikuti apa? Pemerintah yang, setiap perintah yang jabbar, kan? Apa ni? Sewenang-wenang tadi lah. Bermaharajalela. Dan anid, dan keras kepala. Ini contoh. Kebanyakannya kerana kepentingan dia lah. Anid ni juga Allah gambarkan dalam seorang tokoh dalam juga zaman Nabi yang keras kepala juga, kerana apa, dia ada nikmat kepentingan, dia ada kepentingan pengaruh nama dia. Surah 74 ayat 16. Iaitu nama dia Al-Walid Al-Mughirah. Dalam ayat ni kita tengok daripada ayat 11. Jadi Allah kata kepada orang ni, tengok apa yang Allah bagi yang menyebabkan menjadi punca kepada dia ni keras kepala. Tengok ayat 11. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Maka biarkanlah aku dan orang yang aku sendiri ciptakan dia sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamdudan, dan aku juga sendiri telah beri dia apa? Harta yang melimpah ruah.
dan anak-anak yang syuhuda, yang hebat. Semua anak dia Al-Walid Al-Imran ni bukan orang biasa-biasa lah. Wa mahattu lahu tamhida. Ini anak-anak dia semua adanya jawatan-jawatan dalam pemimpin-pemimpin lah. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan dia selapang-lapangnya dengan kehebatan dia dalam syair dan sebagainya. Jadi dia ni disanjung oleh semua di Mekah. Semua yatba'u an Yazid, bahkan kemudian dia ingin tak cukup lagi dengan apa yang dia ada, dia nak tambah lagi. Kalla innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak, sungguhnya dia ini sangat keras kepala terhadap ayat-ayat kami. Okay, jadi ni adalah beberapa sebagaimana dalam ayat yang kita baca sekarang, ayat 34 ni, tetap dalam keraguan. Fama ziltum fi syakki mimma ja'akum bih. Berterusan semua ni, orang ingkar ni, sikap mereka ni keraguan dalam apa yang datang kepadanya. Adalah punca dia sebab-sebab macam ni. Hatta iza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Sampailah jika rasul tu, peringatan tu tidak ada ataupun berlaku, sesuatu apa saja berlaku tetap tidak akan menyebabkan mereka ni kembali kepada kebenaran ni. Tak. Jadi ini kerana apa? Allah telah kunci hati mereka. Antara lain lagi sebab apa? Kerana ajaran nenek moyang. Kerana mereka ni dah tak nak ubah. Ini antara sebab. Dalam surah 5 ayat 104. Surah 5 104 ni. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Qalu hasbuna wa ma wajadna alaihi aba'ana. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Bila dikata kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan dan ikutlah apa yang Rasul sampaikan. Qalu, mereka kata, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Jadi ni memang pemikiran yang dah tertutup. Cukup yang ni je dah. Jangan cakap apa-apa lagi dah. Cukuplah apa yang kami dah temui, yang nenek moyang kami dulu dah ajar dah. Adakah mereka tetap ingin mengekalkan hal tersebut? Apa yang nenek moyang mereka dulu lakukan, la ya'lamu, walaupun mereka ni tidak ada ilmu dan tidak berada di atas petunjuk. Jadi ni itulah beberapa punca kepada mereka ini akhirnya Allah kunci mati. Jadi kadzalika yudillahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang menyesatkan orang yang dia melampaui batas dan sentiasa keraguan dalam setiap yang datang kepada mereka. Setiap peringatan semuanya tak ragu-ragu dengan dia. Jadi Allah terangkan siapakah mereka ni, iaitu orang yang sentiasa membantah ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Jadi Allah kata lagi, kabura maqtan indallah, besar kebencian Allah terhadap golongan ini. Amat besar kebencian Allah terhadap golongan yang berterusan dalam keingkaran, walaupun sudah datang peringatan, dan apabila sampai waktu tertentu hati mereka akan dikunci mati. Tiada lagi peluang untuk menerima hidayah ketika itu. Dalam surah 10 ayat 74.
Allah kata summa ba'azna min ba'dihi rusula. Kemudian kami utuskan sesudahnya rasul. Berapa kali dah Allah utuskan para rasul kepada setiap umat. Ila qaumim, kepada kaum mereka sini, faja'uhum bil bayinat, lalu rasul tu datang membuat tugas mereka menjelaskan petunjuk. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl. Lalu tidaklah mereka ini hendak beriman. Dan sentiasa mereka ni mendustakan. Kerana dahulu dah biasa mendustakan, disebabkan apa yang telah mendustakan dengannya daripada sebelum ini. Jadi tak boleh masuk iman, kerana sebelum-sebelumnya pun mereka dah dustakan. Kazalika natba'u ala qulubihim al-mu'tadin. Qulubil mu'tadin, demikianlah kami kunci hati ke atas orang-orang yang melampaui batas. Jadi satu masa bila peringatan datang, banyak kali manusia itu dia kekal, tidak ambil peduli. Allah akan buat hatinya tidak lagi merasa apa-apa lagi dah. Dan akhirnya hidup dia hanya ikut hawa nafsu. Tak ada siapa lagi boleh selamatkan dia. Tengok dalam surah 45 ayat 23. Jadi Tuhan dia sendiri kat mana? Nafsu dia dah. Dalam ayat ni Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pernahkah apakah engkau pernah melihat, engkau telah melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, dan Allah telah menyesatkannya di atas pengetahuannya terhadap orang tersebut, yang mana dia tak akan lagi terima petunjuk. Dan Allah telah mengunci telinganya, hatinya, dan menjadikan matanya, penglihatannya itu tutupan. Jadi fama yahdi min ba'dillah, siapa lagi yang dapat beri petunjuk lagi sesudah Allah? Tak ada lagi dah. Di afala tazakkaru, tidakkah kamu mendapat peringatan? Itu maksudnya apa? Datang peringatan, cepat-cepat ambillah. Jangan biarkan sampai jadi macam ni, akhirnya Allah sesatkan. Baik, itu beberapa ayat. Ada satu lagi ayat lah. Okey, ini kerana apa? Kerana hati manusia itu sendiri apabila telah bersikap mutakabbir, jabbar dan berlebihan ni, maka ketika itulah penyebab kepada yang kuat untuk Allah mengunci hati mereka. Seterusnya ayat 36 hingga 37 yang kita dah terjemah semalam, saya teruskan. Jadi waqala fir'aunu ya Haman, lalu Fir'aun jawab setelah dinasihatkan oleh diperingatkan oleh lelaki beriman tadi, lalu Fir'aun pun menyuruh kepada Haman, ya Haman, binakanlah aku satu istana supaya aku dapat lihat pergi jalan-jalan. Menara, istana, menara. Untuk tujuan ni nak apa? Nak tinjau Tuhan yang disebut oleh Musa ni. Jadi inilah sikap orang-orang yang ingkar dan sentiasa bersungguh untuk menghalang kebenaran. Sentiasa bersungguh untuk halang dengar wahyu, contohnya macam zaman Nabi dulu, dalam ayat surah 41 ayat 26, mereka akan buat macam-macam benda, keluarkan arahan yang
sampai menggadaikan. Kadang-kadang dalam ayat ni kata orang kafir, ni sikap mereka. Sekecil-kecil benda pun. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang-orang yang kafir ni kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jadi mereka sendiri, sesama mereka sendiri bimbang. Kalau kita terpengaruh bahaya ni. Jadi dia kata kat sama dia, jangan dengar Quran ni yang Muhammad cakap ni. Dan kita juga kena walagau fihi, buat bising, buat kacau pada dia supaya orang lain juga tak dengar. Geng kita pun jangan dengar, geng lain pun jangan bagi. Macam tu. La'allakum taghlibun, sebab apa? Supaya kita dapat kalahkan mereka. Ini begitu kuatnya usaha mereka ni nak halang kebenaran tersebut. Dan walaupun terpaksa mengeluarkan biaya yang besar. Ni lagi macam Fir'aun pula. Sebagaimana Fir'aun memerintah Haman untuk bina sebuah menara. Jadi ni cuba tengok gambaran dia, apa menara dibina daripada apa. Cuba tengok surah 28 ayat 38. Surah 28 baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan Fir'aun berkata, wahai menteri-menteri aku, wahai pembesar-pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada lagi Tuhan selain aku. Ni kata dia bila dia cakap dengan ni, dia akan cakap macam ni. Takbur lah ni nama dia. Biasa ingatkan, bukankah ni sungai ni semua kat bawah aku? Kan dalam ayat lain Fir'aun sebutkan antara takburnya Fir'aun ni, cuba tengok surah Az-Zukhruf ayat 51. Sebelum ni kita masuk ayat ni balik. Surah 43 51. Wanada Fir'aun kan. Wanada Fir'aun fi qaumihi, dan Fir'aun menyeru kaum dia. Qala ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah milik aku kerajaan Mesir ni? Wa hazihi anha, dan sungai ni tajri min tahti, mengalir dekat bawah aku. Afala tubsirun, kamu tak lihat ke? Jadi itulah takburnya Fir'aun ni. Dengan rakyat dia, bahkan dengan juga sama dia dengan pemimpin dia. Baik, kita balik pada tadi surah 28 ayat 38 ni. Jadi Fir'aun kata kepada pemimpin-pemimpin dia, sebelum nak mulakan tugas, dia kata, bukankah aku tak nampak lagi ada Tuhan lain melainkan akulah yang paling hebat, akulah Tuhan kamu. Fa'uqid li ya Haman, oleh itu maka auqid ni apa? Bakarkanlah. Dia berdasarkan waqada. Waqad ni waquduhan nas wal, bahan bakar kan. Auqid, waqada maknanya telah menyalakan oleh ia. Kalau auqid, nyalakanlah. Nyalakanlah oleh engkau Haman, untuk aku ya Haman, wahai Haman, alatin, iaitu bakar tanah. Tanah liat ni. Faj'al li sarha, lalu jadikan untuk aku menara ni.
la'ali attali'u ila ilahin Musa, ila ilahi Musa, supaya aku dapat pandang Tuhan Musa. Dan aku yakin yang Musa ni adalah termasuk daripada kalangan orang-orang yang menipu. Kerana Allah sebut dalam ayat 39, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard. Dan dia menyombongkan diri bersama dengan tentera-tenteranya di bumi tanpa kebenaran, wazannu annahum ilaina la yurja'un, dan yakin bahawasanya mereka tidak akan kembali bertemu kami. Dia rasa dia lepas. Dia rasa dia lepas dengan perbuatan dia ni, tak ada masalah untuk dia. Baik, inilah orang kata kedegilan Firaun ni lah. Lalu ini kenapa jadi macam ni? Jadi tengok pada tadabbur kita ni. Itu antara itu kisah bagaimana menara itu dibina oleh Haman dengan bakaran lah. Tak tahu macam mana teknologi tu. Ada banyak kajian tentang tu kan, macam mana. Batu-batu lah. Macam buat batu-batu lah kan, bakar batu. Jadi mereka yakin sungguh ni, sebab apa sebenarnya? Walaupun sebenarnya nanti mati juga dia. Siapa boleh dakwa dia tak akan mati kan? Atau Firaun sekalipun lah. Jadi itu sebenarnya dia telah tertipu. Walaupun hakikatnya mereka mendustakan peringatan daripada Allah, mereka sebaliknya merasakan bahawa mereka berada di jalan yang benar dan memandang baik setiap perbuatan mereka. Jadi ini semua kerja syaitan. Dan inilah ketetapan Allah sunnatullah yang memang begitulah. Bila jauh daripada tolak tadi kerana melampaui batas, maka ketika itu Allah dah kunci. Maka cara Allah kunci itu bukan maknanya cara dia halus sampai mereka tak sedar yang mereka ni sedang dalam kerugian. Dalam surah 43 ayat 36-37 Allah menyebutkan ini antara sebab kepada terpedaya dengan kesesatan. Jadi dia sangka apa yang dia buat itu adalah betul, iaitu apabila jauh daripada peringatan Allah, daripada Quran contohnya. Dalam ayat 36 Allah sebutkan, "Faman ya'shu'an zikrir rahman", siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, "Nuqayyid lahu syaitanan", kami sendiri akan bagi dia syaitan berkuasa untuk pengaruh dia. Hakikatnya syaitan tak ada kuasa pengaruh hamba-hamba Allah ni yang bertakwa, bertawakal kepada Allah. Tapi kat sini kerana dia jauh daripada Allah, maka syaitan ada kuasa untuk Allah beri dia kuasa untuk boleh pengaruh manusia. Wa huwa lahu qarin, fa huwa lahu qarin. Bahkan dia sentiasa berdampingan dengan orang tersebut, sentiasa berterusan boleh mempengaruhi orang tersebut. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sungguhnya mereka benar-benar sentiasa halang orang-orang yang jauh daripada peringatan Allah ni daripada jalan yang lurus. Sedangkan mereka sangka mereka dapat petunjuk. Ini antara punca, iaitu sebab itulah Nabi datang bawa jalan yang lurus, lalu mereka ni engkar bahkan melampaui batas, maka Allah kunci. Tapi dalam keadaan apa? Mereka sangka mereka dalam kebenaran. Itu yang Firaun ni kata, dia juga nak bawa jalan yang benar, dia kata dalam ayat ni kan. Dia kata aku sendiri yang akan bawa sabil, jalan yang lurus. Jadi hakikatnya mereka sedang berada dalam kerugian dan ditipu daya oleh syaitan. Ini syaitan yang menjadikan, menghiaskan manusia supaya rasa apa? Baik perbuatan dia. Dalam surah 16 ayat 63. Dalam ayat ni Allah menyebutkan, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim.
Jadi demi Allah, sungguh benar-benar kami telah utuskan Rasul pada setiap umat sebelum engkau. Fazayyana lahumu syaitan, lalu syaitan yang telah menghiasi mereka, amalan mereka yang buruk tu. Mereka ingkari Rasul tapi mereka rasa mereka benar. Fahuwa waliyuhum, maka ketika ini syaitanlah akan jadi pemimpin mereka pada hari kiamat nanti. Walahum azabun alim, dan mereka berada dalam azab yang pedih. Jadi hakikatnya sebenarnya adalah mereka tertipu oleh syaitan itu sendiri. Baik. Dan banyak adalah ayat-ayat yang saya masukkan ni, itu ayat kerugian yang berlaku nanti. Ni akan lihat amalan mereka itu tak ada apa-apa melainkan hanya debu. Dan mereka telah tertipu. Sedangkan Allah akan sentiasa memberikan pertolongan kepada golongan yang beriman dan tetap meneguhkan kebenaran, sekalipun golongan yang ingkar itu berusaha untuk halang daripada kebenaran itu tersebar. Jadi sebab tu Allah kata dalam ayat ni, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah rencana Firaun tersebut, tipu daya dia semua, melainkan semuanya akan sia-sia je. Tak ada apa-apa manfaat pun sebenarnya. Jadi setelah jaminan Allah, dia kata Allah sentiasa memberikan orang-orang beriman itu, golongan untuk kebenaran ini tersebar, kekuatan dia. Dalam surah 9 ayat 32, ini sikap orang-orang kafir yang sentiasa untuk kebenaran ini tidak dapat terhalang untuk diketahui oleh orang, dengan macam-macam cara lah. Yuriduna ay yutfi'u nurallah. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ay yutfi'u nurallahi biafwahihim. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi mereka menginginkan untuk apa? Memadamkan cahaya Allah dengan tuduhan-tuduhan mereka, dan dengan macamnya apa yang Firaun buat lah, dengan segala kelebihan yang dia ada, semua digunakan untuk halang ayat-ayat Allah. Alangkah ruginya lah. Jadi wa ya'ballah, Allah apa dia? Enggan untuk benarkan hal tersebut berlaku. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, melainkan Allah nak sempurnakan cahaya dia. Walau karihal kafirun, walaupun semua ni dibenci oleh orang-orang yang ingkar. Macam mana pun kebenaran akan makin terselah dengan apa yang dibuat oleh Firaun. Sebab itulah antaranya apa? Ahli sihir semua beriman, kan? Semua ahli sihir beriman. Dan bahkan semua akhirnya mereka ni ditenggelamkan. Jadi setiap perbuatan buruk akan memberi kesan kepada pelakunya di dunia dan akhirat. Jadi kita lihat apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Bukan saja akhirat nanti mereka akan dapat akibat, di dunia lagi mereka telah pun dibalas oleh Allah. Kita tengok dalam surah 35 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا
khasara. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Dialah telah menjadikan kamu pengganti-pengganti khalaif di bumi, pemimpin-pemimpin. Pemimpin ni penggantilah, sentiasa bertukar. Sama ada yang baik ataupun yang tak baik, begitulah sebenarnya semuanya adalah Allah yang tentukan. Jadi siapa yang memimpin dalam keadaan kufur, faman kafara fa alaihi kufruhu. Dan akibat kekufuran mereka itu ditanggung oleh mereka sendiri nanti. Ini beratlah. Siapa yang khalifah di bumi tapi khalifah dia dalam keadaan apa? Buruk. Dia pimpin dalam keadaan itu, maka nampak di dunia ni dia macam sebagaimana Firaun ni lah kan. Kuat, gagah dengan takbur dia. Tapi hakikatnya dia dapat sesuai lah dengan keburukan yang dia buat tu. Dia akan dapat akibat buruk yang besar di akhirat nanti. Wala yazidul kafirin. Bahkan Allah kata wala yazidul kafirin, dan tidak ia menambahkan orang-orang yang ingkar ni keingkaran mereka di sisi Tuhan mereka, melainkan bertambah-tambah Allah benci. Benci Allah makin besar. Maka Allah ni dia qahar. Dahlah maha apa? Kuasa dalam dia nak azab hamba ni lagi, maknanya lagi besar azab lah, lagi besar kebencian, lagi besarnya azab, lagi berat siksaan yang akan dihadapi. Jadi wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidaklah menambahkan orang-orang ingkar kekufuran mereka itu yang dipandang hebat di dunia ni, melainkan sebenarnya apa? Kerugian yang bertambah-tambah buat mereka. Ini hakikat yang sedang mereka hadapi. Namun ketika mereka tentang ni, nampak mereka telah tertipu, terpedaya. Mereka sangka apa yang mereka buat ini menguntungkan. Hakikatnya akhirnya mereka, kesudahannya merugikan mereka sendiri. Inilah ayat 37 yang 34, 35, 36, 37. Baik. Okey, ni ayat akhir yang kita untuk kelas kita ni, 38 sampai 40. Jadi kita habis sampai 40. Kita habis sampai 40 insya-Allah. Untuk hari ni cuba kita, saya dah bagi nota ni yang full ni dalam tu boleh tengok, tapi kecil lah kan, kena tengok kat komputer lah. Betul lah ayat 38 kita start 38 ni. Masih lagi dialog orang beriman ni, panjang sebenarnya kisah dia ni. Sampai daripada ayat 28 ni sampailah tak silap saya 40 lebih. Okey. Kita hari ni cuba sambung terjemah ni, besok kita cuba uraikan sikit ayat ni yang terakhir ni. Okey. Tengok ayat 38. Kita baca ayat 38 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Iwa dan qala allazi qala, telah berkata oleh ia, oleh allazi, oleh orang yang ni. Qala ni kaedah berapa ni? 10 telah berkata oleh orang yang, orang-orang yang, bukan orang-orang ni, orang yang je, silap. Orang yang seorang je kan. Oleh orang yang amanah, telah beriman oleh ia, ya kaum, wahai kaum, bagiku, ittabi'uni. Jadi ni sebenarnya ni nun apa ni? Nun iqa ya. Jadi kalau dalam Quran dia dah tak ada kat situ dah. Dia akan shortcut je lah. Dia akan buat nun balik bawah aja.
Ini baris bawah je. Sepatutnya ittabi'u ni fi'il amar. Ittabi'u. Asal dia macam ni lah. Ittabi'u. Ya, ikutlah olehmu. Jadi kalau ada nun ni, asal dia ittabi'u ni. Macam ni. Jadi dia terus biar baris bawah je. Ittabi'u ni je. Jadi ni aku kan ni. Maknanya apa? Aku. Akan aku ni maf'ul bih dia kat sini. Betul saya buat dalam tu, ikutlah olehmu akan aku. Jadi saya ada beritahu kat situ amar wa fa'ilu, fi'il amar dengan fa'il dia, makna fa'il dia waw dan maf'ulun lahu, iaitu dan apa ni maf'ulun bih dia untuk dia. Di dalam ni ada sekali. Maf'ul lahu ni maf'ulun bih lah. Okey. Jadi terjemah dia apa? Ikutlah olehmu akan aku. Ahdi. Ni kaedah berapa? Ahdi? Kaedah 1. Kaedah 1 Aku tunjukkan kum akan kamu sabila rasyad. Akan jalan yang benar. Akan jalan yang lurus yang benar. Sebab tadi Firaun dakwa dia nak bagi jalan yang betul. Dia lawan balik, dia kata ikut aku. Ikut aku. Aku tunjuk kamu jalan yang benar. Lalu kata dia lagi ya qaumi. Kita baca sambung ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ni. Sorry. Ya. Jadi ya qaumi, wahai kaum bagiku, sama. Innama, sesungguhnya tidak lain. Jadi mana-mana Quran jumpa innama, kita terjemah macam tu. Hazihi, ini, sesungguhnya tidak lain ini, hal hayatu, iaitu kehidupan ad-dunya, dunia, iaitu kehidupan dunia ini. Maksudnya macam itulah. Ini apa dia kata? Hazihi. Kemudian al-hayatud dunia. Jadi ni dua ni diterangkan balik. Hazihi ni lah. Jadi kita kata ini iaitu kehidupan dunia ini, boleh tambah tu. Ini iaitu kehidupan dunia. Jadi benda yang sama. Jadi ya qaumi al-hayatud dunya ataupun ya qaumi hazihi al-hayatud dunya, apa dia? Mata'un, adalah kesenangan. Kita boleh tambah ni, mata'un ni maknanya kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sebentar je. Mata'. Hazihil hayatud dunya mata'. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya al-akhirata, tak ada akal lah, sebab dia isim inna ni. Dan sesungguhnya akhirat itu hiya darul qarar, ia daru adalah negeri, dar kan, darul. Qarari, qarar ni maknanya apa sebenarnya? Kukuh. Qararin matin kan, dalam kita
Allah masukkan kan rahim kan. Kukuh sesuatu yang maknanya bila kita terjemahkan dalam tafsiran dia kata ni lah dia. Tempat mustaqarrun, yang kekal, tempat yang khalid. Kediaman yang kekal. Hiya darul qarar. Dia saya nak tunjuk sikit dalam kita guna ni fungsi dia. Ni software ni saya harap semua boleh install ni, boleh gunakan. Ada dah guna dah belum? Al-Bahis Quran ni. Di dalam ni ada banyak lah hal-hal yang kita boleh manfaatkan mudah. Sebab hari ni kitab yang banyak kat sini semua ada dalam ni. Kan? Dan kita kalau nak buka kitab, kita kena buka page dia berapa, bab berapa, kan? Hadis semua. Jadi ni dia dah ada ringkas dan dia boleh pilih kat sini ni. Kita nak fokus surah mana je ada. Ni surah apa kita nak pilih pun boleh. Okey. Pertama ni ayat ni dulu. Ni nama dia kat software ni apa? Al-Bahis Al-Quran. Iaitu makna dia apa? Carian Al-Quran lah. Enjin carian Al-Quran. Al-Bahis ni maknanya pencarian. Enjin carian untuk Quran. Okey. Carian apa dia boleh cari? Pertama, carian umum, carian kalimah ni. Ni bahas ni carian lah. Kalau bahasa Inggeris, Google search kan? Search tu bahas, search. Jadi search ni dia ada kat sini ni. Ini nama dia filter. Filter dia. Jadi dia kata kat sini udkhul. Masukkanlah engkau kalimatal bahas. Kalimat-kalimat yang nak dicari. Au apa ni? Adafu qaidan ataupun letakkan link lah apa-apa. Letakkan ayat mana-mana yang kita nak. Jadi ni pertama bahas. Ni filter. Filter ni kena belajar ni macam nak pakai. Siapa lagi pandai pakai ni, lagi dia boleh cari ayat tu lagi tepat. Kalau kita buat sini je tak ayat je, ni umum. Jadi kadang-kadang dia cari terlalu banyak ayat sampai kita tak nampak ayat yang kita nak. Tapi kalau kita pakai filter ni, dia punya carian tu lagi hebat. Contohlah kita nak tahu berapa huruf jar dalam Quran. Boleh tahu tak? Berapa ribu huruf jar dalam Quran? Rasa-rasa berapa? Jadi saya tunjuk Ni filter huruf jar ni nampak ni. Cari tekan. Ada 4995 huruf jar dalam Quran. Ada bi, ada li, ada ala, ada fi, ada li kan. Semua huruf jar dia dah merah kan, dah highlight lah. Nak cari ibu-ibu ni carilah. Ni pertama, ini filter dia. Lagi banyak lagi boleh. Kalau lam selepas ni balik PM mudhari' ada tak? Lepas lam balik bawah, lepas lam li tu. Dia kena cari lam apalah. Lam taukid ni ada. Lam ta'lil lah ni. Lam selepas ni supaya ni. Ada berapa? Ada 279 ni. Liyuhajukum, liyashtaru, litakunu, lina'lam. Ni semua fi'il mudhari'. Lam selepasnya fi'il mudhari'. Nama dia lam ta'lil. Jadi kat sini ada semua, ada macam-macam jenis huruf ni. Untuk yang ni sajalah. Ni filter ni saja ni. Huruf jar, huruf taukid, huruf ta'lil, huruf ataf, huruf masdar, huruf nasab, istidrak, semua nama huruf ada. Tapi kita kena belajar. Sebab tu kita nak ajar saraf tu. Orang pandai nahwu saraf, dia pandai lah guna ni. Tak pandai nahwu saraf, tak pandai lah guna walaupun ada depan mata. Itu kerugian dia. Muzhalakah? Muzhalakah. Muzhalakah, dia tak ada. Dia nama lain. Sekejap. Banyak ni. Harfun nida ada berapa kakak? Banyak juga. Ya tu kan. 363. Ya ayuhai, ya Adam, ya semua ya bani. Macam-macam. Jadi kita banyak kita boleh cari. Ini nama-nama huruf semua. Jawab syarat. Ini huruf saja. Ni free je. Pergi buka internet. Saya buka Google contoh. Google. Ni. Search. Ni saya dah ada kat sini dah. Search je. Cari bahasa Arab lah. Al-Bahis Al-Quran. Okay, ni. Tap. Lepas tu kat sini nanti dia akan keluar. Ni Al-Bahis Quran. Ni. Dia boleh install. Install dekat PC kita. Install kat handphone pun boleh. Free je. Memang ni wakaf. Memang orang
Arab punya lajnah ni memang buat untuk Ada orang buat. memang memang ni bukannya ni ini kerajaan yang support ni, bukannya ni free, memang buat wakaf untuk siapa-siapa. Jadi hari ni maknanya memang petunjuk sangatlah. Tak ada alasan untuk orang kata tak tahu petunjuk, bahaya. Lagi macam ni lagi kita dalam bahaya. Lagi dalam bahaya ni. Sebab apa? Semua boleh je. Tapi kenapa tak ikut juga, tak tahu juga. Inilah. Kan? Ilmu tu lagi mudah dicapai. Jadi tak ada alasan untuk manusia ni apa kata nanti kat Allah nak jawab, tak tahu nak kata apa dah. Jenuh, lagi susah nak jawab. Jadi macam-macam ni ada surah Jazar ni cari root word. Okey, kita nak cari root word. Contohnya root word apa? Kena install keyboard je. Kalau kita orang Islam Quran memang wajib ada jawi ke rasa kan. Orang yang belajar memang ada kena benda-benda macam tu. Root word apa ni tadi root word? Kita mana tak ada. Kamu Inggeris semua kita ada tak? Tiba agama kita punya kamus tak ada kan. Contoh ni. Jazar ni root word. Contoh kita ada kitab Kitab. Okey, kitab. Ni kitab. Jadi dia akan cari root word based on kitab. Tak kisahlah al-kitab ke ni ataupun Kutub ke? Kutub ke, yaktubuna, katabat ke, kitab ni ke ataupun maktub. Semua adalah. Asalkan ada root word kitab. Okey. Ada berapa ni? 279 root word lah. Semua perkataan ni, uktubu ke apa saja yang ada berkaitan dengan root word akar dia akan cari. Okey, sekarang ni saya tak nak semua sebab banyak sangat. Saya nak fokus untuk cari fi'il mudhari' je yang perkataan kitab. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Cuba tengok ni. Kita pergi cari zaman fi'il. Zaman fi'il apa? Madi, mudhari', amar. Betul tak? Okay. Kita pergi zaman fi'il. Nampak ni. Kita nak fokus nak cari kitab, perkataan kitab untuk fi'il madi je. Ada berapa kakak? Klik sini. Ni fi'il madi 27. Katabat, kutiba. Ni semua fi'il madi je dia keluarkan. Fi'il mudhari' ada berapa? Pergi fi'il mudhari'. Yaktubuna wal yaktub. Ni semua fi'il mudhari'. Ada sikit je fi'il mudhari'. Perkataan kitab ada 12 je fi'il mudhari'. Fi'il amar, perkataan kitab fi'il amar ada berapa? 5 saja. Uktubu, uktubna, uktuba, uktub. Katibuhum. Kan? Jadi ini satu lagi kan. Ini lah filter tu. Biasa cari umum je kan, dia akan keluar je. Pandai-pandai lah. Tak, ini dia dah boleh kita lagi fokus kat mana yang kita nak. Fokus dia. Jadi ni kelebihan dia buat. Banyak lah ini. Ini kena buat satu khas juga. Okey, nak cari kitab, nak wazan apa? Kitab dalam, ada tak wazan fa'ala, kataba dalam Quran? Jadi kita boleh tengok ni wazan fi'il. Ni kalau belajar saraf. Wazan fi'il pergi. Fa'ala, fa'ala, af'ala, ni wazan-wazan semua. Jadi kalau kitab ni dia ada tak wazan fa'ala dalam Quran? Kataba ada tak? Kita tengok. Tak wujud wazan kataba, tak wujud. Kalau dia ada. Kataba ada tak? Kataba ni, fa'ala ni, ada tak? Ada ni. Fakatibu, satu. Kalau wazan aktaba ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang ada yang fa'ala yang biasa je. Yang pola satu je. Okey. Jadi ni pertama lah bahagian sini. Ini bahagian cari yang umum. Bahagian seterusnya tafsir. Inilah dia. Contoh ayat. Sekarang ni kita ayat berapa tadi? 30? Surah Ghafir. Kita pergi surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat 39 sekarang. Qarar. Okey. Ni bahagian tafsir lah. Kita nak tengok tafsiran ni. Banyak lah ni semua kitab tafsir yang ada ni. Semua kitab tafsir. Tafsir yang utama ni lah. Induk tafsir. Tabari. Ada tak Tabari sini? Rasanya ada dulu Ustaz. Tafsir Tabari tu kalau ni penuh ni. Rak ni tak muat lah. Banyak. Tapi kita tengok ni. Tabari dekat sini je. Tentang ayat ni. Kita fokus terus. Ayat 29. Kita nak baca tafsir tentang ayat ni saja. Kita buka ni. Kita boleh baca kat sini. Ni dia Allah. Ni tafsiran dia. Kalam-kalam ulama apa semua ada di sini. Dan dia ada. Tak ada lah. Tak ada.
Kena tengoklah sikit kamus. Tapi ada tak yang kita ni? Ada tak kita ambil bahasa Inggeris ni? Boleh ni. Page pada yang tak payah page ni saya ni. Boleh ni tak ni? Kita boleh pergi sini. Tu translation, saya translate terus. Ada. Boleh lah. Tapi kita kena tengoklah root sikit. Ini. Jadi apa okey ni tafsir untuk ulum pula dari segi makna ni, ulumul Quran. Jadi ni lah masalah kita bila dalam terjemahan, kadang-kadang kenapa terjemahan dia kita biasa makna macam ni tapi bukan makna tu. Sebab ni nama dia gharib. Ni apa? Gharibu wa ma'ani. Makna yang ganjil dalam Quran. Dalam sebutan manusia pertuturan makna dia ni. Tapi dalam Quran makna dia lain. Itu tengok. Bukan tengok konteks. Memang makna tafsiran dia Nabi sendiri beritahu kepada sahabat. Oh, ini makna dia. Sebab tu Jibril datang masa bulan puasa tu, ajar Nabi tu. Makna Quran ni bukan makna biasa-biasa. Sebab tu orang pandai Arab macam mana pun, kalau tak ajar Quran, tak tahu juga. Sebab makna Quran ni makna dia tersendiri. Dan sebab itulah adanya kamus ni. Ni semua ni ma'ani gharib. Tengok makna Quran yang gharib. Contohnya, ni. Apa makna qarar? Ni qarar ni. Qarar ni kita tahu kukuh lah. Tengok dia kata, ad-dawam fil makan. Ni dah terjemah kita tadi. Ad-dawam. Dawam ni apa? Yang kekal. Tempat yang kekal. Tu kita terjemah kediaman yang kekal. Nampak tak? Kalau kita ambil yang ni, kediaman yang kukuh. Ni istana saya kukuh. Kan? Mana boleh? Penting tak? It should be lah. Penting tak? Benda ni. Oh, penting. Ni dua makna ni. Dia akan ambil makna yang gharib. Mata'u ni apa? Tamattu'u fi muddatin qalilah. Nampak? Sebab itulah kesenangan pada satu masa yang sekejap. Baru kita faham makna dia. Kalau tidak makna mata' kita tahu ikut tengok kamus, itu je lah makna dia sekadar dia. Tapi dengan adanya muyassar fi gharib ni, contohnya ni, kitab-kitab yang telah pun ulama ni dia ambil ni bukannya dia ambil main cakap je ni, dia ambil daripada kalam-kalam apa yang Nabi bawa dengan sahabat ni. Dia dah ringkas untuk kita mudah baca je. Dalam ni kita boleh tengok dalam tafsir Tabari yang besar-besar tu pula lagi. Ada keterangan dia ambil, mudah dia ambil word tu saja untuk apa makna al-qarar? Oh, inilah makna qarar. Buka kamus tak jadi makna ni. Lain makna dia. Ni satu, ni nama dia ulumul Quran ni, bahagian sini. Jadi semua ada. Bahagian carian, bahagian tafsiran, bahagian ulum Quran iaitu tentang gharib, tentang i'rab. Macam mana saya tahu i'rab dia? Ni antaranya kitab i'rab. Semua kitab i'rab. Kitab i'rab semua kat sini. Macam mana cara nak baca qiraat dia kat sini. Dia ada qiraat i'rab. Ni. Jadi ya qaum. Ya harfun nida, munada, mudhaf liya, mutakallim, mahzufah, lit takhfif. Tengok, ni saya kata takhfif tu. Ni ada qaumi ni, kaumku. Dia ya ni harfun nida, dia kata ni ya ni. Munada ni qaumi ni munada dia. Yang dipanggil tu siapa? Mudhafun liya, dan dia adalah mudhaf. Qaumi ni mudhaf kepada ya mutakallim aku tu. Tapi mana ada ya dia? Tak ada kan? Ya dia buang. Kenapa? Al-mahzufah dibuang. Kerana apa? Litakhfif, kerana nak ringankan. Ya qaum. Tak payah sebut ya qaumi. Berat. Inilah dia. Macam mana saya pandai? Inilah dia sebab inilah. Bukan saya pandai mana pun. Itulah yang penting kena pandai Arab sikit lah. Innama kafah wa makfufah. Sebab tu kita terjemah tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Jadi apa yang kita buat bukan pandai-pandai semua yang ada nakalan yang cukup mantap. Luasnya. Jadi kita kena belajar. Terus jadi sebenarnya inilah yang kita nak boleh ni. Sebab itulah kena kelas nahu dengan kelas saraf sebenarnya kena ramai masuk. Tapi kelas tu lah yang selalunya tak ada. Nak kefahaman yang mantap, dua kelas tu je. Nak kefahaman buat dua kelas. Memang kelas ni boring sebab bahasa teknikal. Memanglah. Dia susah nak catch up lah kan. Dia kena berulang-ulang. Ya, sifat. Berat. Dapat ujung pangkal lesah. Yalah. Tapi itulah sebenarnya. Lepas tu bila dah balik ke pangkal tengah nak lesah. Tapi itulah sumber kekuatan kita. Dua tu, ilmu nahwu saraf, itulah sumber kekuatan kita untuk boleh hadam makna yang mendalam dalam Quran ni. Macam hafal ayat ke? Hafal timing kan?
Tak apalah, nanti kita cuba-cuba ni tengok. Saya harap nanti kita sampai kita boleh tahu, ini saya dah tahu dah nak pakai untuk, sebab tu bila kita tadabbur, kita ada point isu kita sekarang. Mula-mula saya nak cari apa dulu? Okey, semula saya nak faham kalimah dulu, saya nak terjemah dulu, saya kena buka yang ni dulu. Dah tu saya nak urai, kena buka tafsir sikit. Macam itulah. Lepas tu kita nak bincang kalimah ni, pecahan dia apa makna kalimah ni? Ni. Macam mana saya tahu makna kalimah ilmu, maut semua kan? Yang banyak-banyak. Ini pula. Kena install apa? Install keyboard jauh ni sikit je. Okey, ni contohnya makna kalimah, rahsia kalimah semua ni, semua kamus Arab yang dah terkumpul. Ni semua kamus Arab yang mana tahu? Yang legend punya. Bukan kamus Arab moden. Yang apa ni? Ni bukan kamus Arab moden, ni kamus Arab yang memang orang kata semua penuntut ilmu yang otai punya lah. Jadi kita contoh yang kita nak ambil kalimah apa? Maut kan. Dia diterangkan dalam ni kamus ni. Contoh ni kita nak pilih lisanul Arab ni yang biasa common orang pakai. Dia kenalah ada bacaan sikit kat sini. Yang nak contohnya makna maut dalam ni ada berapa? 5. Baca ni. Contohnya kat sini. Al-maut. Pertama, contohnya ni. Zawal quwwah al-hasah. Hilangnya rasa. Itu maknanya maut. Contohnya kita ni tak ada rasa langsung tu, tak ada faedah. Itu kira dah mati dah tu sebenarnya. Hakikatnya. Asalis zawalul qala, hilang akal. Umpama orang mati dah. Sebab apa? Dia bukan boleh buat apa pun. Kan? Akal tak ada. Sama macam mati je. Wa huwal jihalah. Kemudian al-haznu al-mudakkirah lil hayat. Kesedihan yang melampau dalam kehidupan. Terlalu sedih. Bayangkan orang yang terlalu sedih kan, dia jadi apa orang kata? Tekanan. Seolah orang mati sebab dia tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Kita suruh dia, faham depress sangat. Seolah sebenarnya dia tu mati. Itulah dia, kondisi mati. Itu semua mati. Al-khamis, manam, tidur. Tidur adalah mati. Inilah dia makna-makna maut. Penting dah ni semua. Best ni kalau tahu baca ni. Betul tak? Satu kalimah je kita tahu macam-macam makna. Subhanallah. Tak nak je. Jadi itulah yang kita nak. Gairah nak seronok. Barulah kita boleh nak tadabbur ke nak sampaikan dengan lebih luas lagi. Dengan yakin. Inilah dia. Kunci dia kat sini. Jadi di sini memang showkan kita pakai ni. Ni. Ini mushaf masahif ni, iaitu mushaf-mushaf Mushaf Madinah. Kita nak baca kat sini lah. Macam-macam jenis mushaf ada. Jadi 5 benda ni adalah orang kata, tapi nak 5 benda ni sebab apa? Ini dia buat ni untuk orang yang dia dah faham dah, yang guna ni confirm punya orang yang dah tahu ilmu alat. Nama Allah tak ada masalah. Sebab tu dia buat ni. Cumanya inilah kekangan kita. Jadi kita nak kena itulah dia. Terjemahan kena ngulang-ulang sikit lah di samping terjemahan kita tu. Okey, ni saya nak beritahu lah macam mana kita buat dalam terjemahan-terjemahan kat sini kan, yang saya buat ni. Ini semua dari situ lah. Jadi mudahlah kerja kita. Kita nak keluarkan ayat-ayat, nak cari ayat yang berkaitan dengannya, kita boleh di situlah pastikan kita tak tersasar daripada aturan ayat yang sebenar. Itulah yang kita nak. Jadi saya kata cukup lah untuk hari ni. Nanti kita sambung ayat tu, ayat tadi, ayat 40 InsyaAllah. Ayat lah esok online kita buat online sampai 215. Sampai sini je pace saya tak tambah dah. Saya dah bagi dalam grup Itulah yang boleh pakai lah. Semua hadis tu saya dah tahqiq, dah okey dah. Tak ada tersilap insya-Allah. Ayat seterusnya kita nak buat kelas hari apa nanti? Khamis tu kot. Sebab hari Khamis dah surah Kahfi dah habis. Khamis malam Jumaat. Dah ada kelas Kahfi dah habis. Al-Kahfi. Ya. So kita mungkin sambung surah Ghafir ayat 41 tu. Hari Khamis malam boleh? Online pun boleh. Online lah saya buat. Online ada benda ni lah. Saya akan sambung ni sampai ayat 85. Saya akan buat catatan ni. Macam ni. Lain ke lain? Okey lah, saya rasa cukup. Kita kena berhenti dah kat sini
Ni boleh install ni, saya bagi nanti dalam grup. Ini yang saya sebut ni baru Quran kita ada dua sumber, Quran dengan hadis ada gak? Ada gak ni? Ni hadis. Al-Bahis hadis. Hadis pun boleh filter juga ni. Kita nak hadis sahih je semua, boleh. Nak sahih Bukhari, Muslim, kita pilih ni. Type lah hadis apa. Khairukum man ta'allamal Quran. Ada tak dalam Sahih Muslim? Ada. Sahih Bukhari. Ni. Daripada siapa hadis ni? Daripada Usman. Hadis ni sahih tak? Sahih ni, sahih. Ada syarahan dia tak? Boleh syarah ni, syarah dia. Ni syarahan hadis. Ni syarahan hadis tu. Siap boleh syarahan hadis lagi. Bu, kita tak salah faham hadis tu. Faham tak? Jadi benda ni ya Allah, saya kongsi dia nikmat ni sebenarnya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ni nikmat bagi orang yang faham, ini nikmat. Tapi bagi orang lain nampak nikmat makan je lah. Pergi bazar lama-lama kan. Ini nikmat sebenarnya, kita duduk tengok benda ni. Jadi ni kitab saya pilih ni Sahih Bukhari Muslim saja. Dia akan cari Bukhari Muslim je. Yang lain tak ada. Semua confirm sahih lah. Ataupun saya nak ahadis as-sahihah dalam hadis-hadis yang sahih yang lebih banyak dari kitab lain. Sahih Ibnu Hibban ada banyak lagi. Kita tak nak hanya Sahih Muslim je. Sebab syarat sahih ni ada berbeza. Sahih Muslim punya pegangan sahih lain. Ada kitab lain sahih juga tapi dia ada syarat sahih dia yang berbeza. Jadi kita nak lebih umum. Jadi tengok ni ada sahih banyak lagi. Ibnu Mulaqqin. Banyak lagi. Banyaklah hadis-hadis yang kita boleh cari tapi kena tahu matan hadis itulah sikit. Jadi ini ma hukmu alaihi bis sahih. Apa yang dihukumkan sahih kat atasnya. Ma hukmu ala isnad. Apa yang dihukumkan sanad dia sahih. Ada sahih matan, ada sahih sanad. Ini pula kena belajarlah sikit mustalah hadis tu. Macam yang kita belajar Ramadan lepas kan? Yang inilah ada ilmu sikit. Jadi inilah Al-Bahis hadis pula. Jadi ini satu nikmat besar lah yang saya mudah-mudahan ni kekal lah, tak kena ban lah kan. Tapi ini memang kerajaan Saudi punya. Tak ada siapa nak ban lah. Selagi mana ada kan faedah dia. Raja sekarang ni lain macam ni. Hadis dia. Dia punya pendirian tentang hadis. Betul lah. Okey Raja sekarang ni lain macam dah bawa macam-macam dalam. Okeylah, jadi sampai sini dulu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.